Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah tuan, mungkin malam ni yang terakhir lah ni. Dah hujung-hujung tentang kawaid fiqhiyah ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan buka tajuk barulah, bab baru ataupun topik yang baru. Dan saya cadangkan kita buka ulum Quran. Ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Usul fiqh kita dah selesai. Kawaid fiqhiyah walaupun tidak menyeluruh, sebab kita belajar kawaid fiqhiyah ni bukan nak jadi mufti, sekadar kita nak memahami bagaimana hukum-hukum itu diistimbatkan ataupun dikeluarkan, difatwakan oleh para ulama, supaya kita tidak melompat apabila sesuatu fatwa itu mungkin dikeluarkan oleh ulama-ulama dan juga mufti-mufti yang benar-benar ulama lah. Yang ular dalam semak tu jangan dikira. Jadi insyaAllah ulum Quran saya sedang memilih kitab yang paling mudah untuk kita faham, yang paling mudah untuk kita bawa. Saya pernah bawa kitab Mabahis fi Ulumil Quran, ada terjemahan dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh Al-Manna' Al-Qattan, salah seorang ulama kontemporari. Tapi saya terpaksa skip banyak sebab terlalu mendalam. Jadi bila terlalu mendalam ni, biasanya orang belajar universiti je. Kita ni sekadar kita nak bincang-bincang, sekadar kita nak kenal-kenal Quran. InsyaAllah ada satu kitab tu, Ulum Quran, dan harganya pun tak mahal. Saya rasa jemaah boleh beli kot seorang satu, lebih kurang dalam RM12 lah, RM11 lebih RM12. Jadi sudah sampai masanya lah penuntut ilmu ni keluarkan duit beli kitab sendiri, bukan masjid sediakan. Selalu kita nak mengharap masjid je sediakan kan. Okeylah, tak apalah, masjid sediakan juga. Tapi orang yang beli kitab tu sendiri menunjukkan dia tu serius dalam menuntut ilmu, tuan-tuan. Baik, kita masuk kepada kaedah. Kita masih membincangkan lagi kaedah yang kelima, iaitu al-'adatu muhakkamatun. Adat itu menjadi adat itu boleh menjadi hukum. Dan kita telah bincangkan beberapa pecahan-pecahan tentang kaedah yang kelima ini. Dan kita masuk kaedah yang seterusnya, perubahan hukum dengan sebab berlakunya perubahan masa. Di mana ini berdasarkan kepada kaedah la yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman. Tidak boleh disangkal, tidak dimungkirkan berlakunya perubahan hukum dengan sebab berlakunya perubahan masa. Ataupun ulama-ulama lain ada menyebut, dalam kitab-kitab lain disebut taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal makan. Berubahnya hukum itu dengan berubahnya masa dan juga tempat. Kenapa berlakunya perubahan hukum itu? Kerana berlakunya perubahan uruf ataupun adat ataupun kebiasaan. Bila berlakunya
adat, berubahnya adat, berlaku berubahnya kebiasaan, maka hukum yang ada juga berubah. Itu bagi hukum-hukum yang muka surat 637. Itu bagi hukum-hukum yang tidak sabit secara qat'i ya. Macam sembahyang ni tuan-tuan, bila zaman hang tuah ke, zaman sekarang ke, zaman dajjal ke, sembahyang tetap wajib. Dia tidak berubah. Yang berubah ni ialah hukum hakam yang berkaitan dengan bukan perkara-perkara yang prinsip. Sesungguhnya hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mujtahid yang berasaskan kepada uruf, jadi yang berasaskan kepada uruf, berasaskan kepada adat, berasaskan kepada suasana, masa dan tempat, akan berlaku perubahan apabila uruf dan adat tempat itu berubah ataupun masa adat itu berubah. Inilah yang dimaksudkan dengan kata para fuqaha, la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tidak dimungkiri, tidak disangkal bahawa berlakunya perubahan hukum itu dengan berlakunya perubahan zaman. Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi, Ibnu Abidin, dia seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, menegaskan terdapat banyak juga hukum-hukum dibina oleh mujtahid yang dibina berasaskan kepada suasana yang ada pada zamannya. Justru itu hukum-hukum tersebut akan berbeza dengan berbezanya masa, kerana berlaku perubahan uruf ahlinya, penduduk tempatnya, atau kerana berlakunya darurah. Darurah kita dah bincang, darurah tubihul mahzurah. Darurah ni benda yang tak boleh nak kita nak elak. Benda yang tak boleh kita nak elak, daruri, darurat. Kerosakan akhlak masyarakat. Kalau dikekalkan hukum itu di atas sifat yang dahulu juga, akan menimbulkan masyakkah sebagai contoh, menimbulkan kemudaratan kepada manusia. Masyakkah ni maknanya timbul kesusahan, dan akan menyalahi kaedah syariat yang diasaskan atas dasar ringan, keringanan, kemudahan. Ad-dinu yusrun, inna ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki bagi kamu akan mudah. Memudah dan menolak kemudaratan dan kerosakan bagi tujuan mengekalkan sistem hidup di atas hukum-hukum yang terbaik. Baik, itulah kita lihat para fuqaha mazhab telah menyalahi hukum yang dinaskan oleh imam mujtahid mereka dalam banyak masalah yang dibina berasaskan suasana di zamannya. Mereka berpendapat kalau beliau masih hidup di zaman mereka, niscaya beliau akan memberi fatwa seperti mana mereka berfatwa berdasarkan kaedah-kaedah dalam mazhab itu sendiri. Itu sebabnya kita cakap, tuan-tuan, bermazhab Syafi'i ini bukan bermaksud ikut 100% bulat-bulat dan lurus bendul terhadap apa sahaja yang difatwakan dan dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih, terutamanya dalam perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang. Sebab itu banyak pandangan-pandangan di kalangan ulama-ulama yang dalam mazhab Syafi'i juga yang berbeza dengan pandangan mazhab Syafi'i sendiri. Mazhab Syafi'i kata begini, tapi ada di kalangan imam-imam dalam mazhab ashabu Syafi'i itu yang berpandangan berbeza dengan pandangan Imam Syafi'i itu sendiri. Itu kita kena faham, tuan-tuan. Sebab apa berbeza pandangan itu? Kerana berbezanya masa. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, jangankan kata Imam Syafi'i dengan orang lain, Imam Syafi'i sendiri
Satu ketika dia berpandangan begini, satu ketika lain pula pandangan dia. Macam waktu maghrib. Satu ketika Imam Syafi'i berpandangan waktu maghrib singkat, terlalu singkat. Cukup dengan ambil wudu, masuk je waktu maghrib, ambil wudu, sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat. Habis waktu maghrib. Tapi satu pandangan yang lain, dia kata waktu maghrib panjang. Sampai matahari cahaya ufuk ni betul-betul hilang, barulah habis waktu maghrib, masuk waktu isyak. Bayangkan kalau kita berpegang pada pandangan yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan waktu maghrib sekejap tuan-tuan, kelang kabut kita pergi masjid kan. Azan aja wudu, sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, habis waktu maghrib. Memang tak ada can lah kita nak menunggu-nunggu lagi, tak ada. Itulah sebabnya pada diri Imam Syafi'i sendiri ada qaul qadim, ada qaul jadid, iaitu ada pendapat dia yang lama, ada pendapat dia yang baru. Kerana apa berbezanya pandangan dia ini? Kerana berbeza tempat. Satu dikeluarkan ketika itu mungkin dia berada di Baghdad atau di Madinah. Satu lagi pandangan yang berbeza itu apabila beliau berpindah ke Mesir. Pandangan dia, suasana dekat Mesir, mungkin masa terbenam matahari dekat Mesir berbeza dengan masa terbenamnya matahari di Baghdad dan seumpamanya, maka berbezalah pandangan dia. Apatah lagi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i selepas daripada zaman Imam Syafi'i sendiri, bahkan berterusanlah sampailah kepada zaman sekarang ni tuan-tuan. Itu kita kena faham. Uruf dah berbeza tuan-tuan. Dulu tak ada zakat pendapatan. Sekarang kenapa pula kita mufti-mufti di hampir seluruh negeri di dekat negara kita Malaysia ini memfatwakan zakat pendapatan? Sebab urufnya berbeza. Zaman Imam Syafi'i mungkin tak ada zaman orang makan gaji. Zaman Imam Syafi'i ataupun zaman selepas daripada dia, tak ada lagi orang tanam kelapa bali, yang menunjukkan kelapa bali itu lebih banyak hasilnya daripada tanam padi. Walaupun sebenarnya dalil yang digunakan untuk zakat pendapatan itu juga dalil yang wujud pada zaman sebelum Imam Syafi'i, zaman Sayyidina Osman lagi sebagai contoh. Ini kalau nak bahas lebih panjang tentang apa dalil yang digunakan oleh mufti-mufti di Malaysia ini tentang wajib mengeluarkan zakat pendapatan. Sama dengan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan makanan asasi, tak boleh guna duit. Tapi kenapa kita bayar pakai duit? Kerana zaman sudah berubah tuan. Zaman dulu mungkin relevan menggunakan beras itu, dan kita juga menggunakan kaedah-kaedah yang digunakan pakai oleh imam-imam mazhab. Kenapa berubah? Itu tadi, berubah tempat, berubah masa, uruf tu sudah berubah tuan. Kalaulah ulama-ulama kita hidup di zaman Rom dulu, Rom purba dulu, confirm dia akan memfatwakan sambut hari jadi adalah haram. Sebab apa? Zaman itu sambut hari jadi, happy birthday ni, dibersempena dengan kepercayaan kepada dewa-dewa diorang. Ada kaitan itu. Tapi zaman sekarang sambut hari jadi dia tak ada kaitan dengan agama pun. Dia dah jadi pop culture, budaya popular. Walaupun ada ulama yang tetap mengatakan sambutan hari jadi itu haram kerana tak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW, bid'ah munkarah. Tetapi banyak ulama-ulama yang mengatakan sambut hari jadi itu tak jadi masalah. Itu benda budaya.
Tak ada kena-mengena agama pun. Jadi berlaku khilaf di kalangan para ulama. Kalau dulu mungkin Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi berpandangan haram bila orang kafir menyambut perayaan agama dia, naik kapal yang ada disambut perayaan agama itu pun haram hukumnya. Ada kita nak naik kapal, kapal tu buat sambutan Deepawali, haram naik kapal tu, naik pun haram, apalagi sambut. Tetapi uruf sekarang dah berbeza, tuan-tuan. Kita tak sambut Deepawali, tetapi rumah terbuka kawan-kawan kita yang Hindu, kawan-kawan kita yang Kristian, dia buat rumah terbuka. Ialah rumah terbuka tu ya kerana dia sambut Christmas tu dia buat rumah terbuka. Jadi hukum berubah sebab suasana berubah. Bukan bermaksud prinsip mengiktiraf agama yang bukan Islam itu berubah. Tak, prinsip tetap tak berubah. Kita tetap tidak mengiktiraf agama yang lain daripada agama Islam. Prinsip tetap tidak berubah. Tetapi kerana urufnya sudah berubah, dia bukan dia buat rumah terbuka tu kita pergi tempat dia, kita pun nyanyi macam lagu-lagu gereja dan sebagainya. Tak ada, tuan-tuan. Itu adalah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan sudah pun mengeluarkan garis panduan tentang perayaan orang yang bukan Islam. Uruf dah berubah, tuan-tuan. Masa dah berubah. Satu ketika zaman dulu, tok-tok guru memfatwakan memakai topi kep adalah haram. Topi kep tu, topi kep. Sekarang ni ustaz memakai topi kep. Jangan kau orang biasa, ustaz pun pakai topi kep. Ulama pun pakai topi kep. Habis ulama kagat. Masuk askar pakai topi kep askar. Sebab uruf berbeza. Dulu pakai topi kep tu memang melambangkan penjajahan, penjilat penjajah, pencacai penjajah. Dia pakai topi kep. Siapa pakai topi kep tu memang askar-askar penjajah, menindas anak-anak jajahan dia. Memang ada unsur-unsur kebaratan dan sebagainya. Dulu, tuan-tuan, zaman saya sekolah maknanya tak lama tu, lebih kurang dalam 30 tahun yang lalu. Zaman saya sekolah, pakai tai ni, pengawas pakai tai pun jadi isu tu. Pakai tai haram. Semua masing-masing ada yang dilantik jadi pengawas. Kita pun dilantik jadi pengawas. Sebab itulah ustaz bagi ceramah kat kita, tuan-tuan, untuk mengatakan dia punya kiasannya mudah je. Hasan Al-Banna pun pakai tai. Lu siapa dibanding dengan Hasan Al-Banna? Dulu jadi isu pakai tai tu. Dan satu ketika tu pakai apa tu? Bo. Pakai bo pun haram. Sampai sekarang masih ada ustaz yang menganggap pakai bo tu haram. Sebab dia kata bo ni lambang Kristian. Saya pun kaji sejarah bo, tuan-tuan, tak ada kena-mengena pun dengan lambang Kristian. Ada kena-mengena dengan lambang Kristian? Tak ada kena-mengena, tuan. Memang tak boleh. Dia asal dulu diikat biasa je. Lama-lama nak bagi cantik dia buka bo. Itu juga perkembangan yang berlaku kepada tai dan sebagainya. Jadi itu semua uruf. Itu semua adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan adat, uruf. Maka hukumnya berbeza mengikut zaman. Zaman dulu mungkin kalau pakai tai itu memang ini pencacai, penjajah. Hidup pun macam orang Kristian, sembahyang pun tak. Minum toddy macam biasa. Jadi dihukumkanlah haram. Dan mungkin satu ketika dulu pakai chopstick haram kot. Padahal dia tak tahu orang Cina dekat negeri Cina yang Islam tu pun pakai chopstick juga. Dulu kenapa rokok makruh? Sekarang kok rokok kok jadi haram, ustaz? Dulu kan makruh je. Jadi dia suasana tu sudah
Satu mungkin suasana keilmuan. Dalam zaman dulu orang tak kaji pun apa mudaratnya tembakau itu. Pengetahuan sains semakin berkembang, orang semakin boleh nampak, dan proses buat rokok pun dah tak macam dulu dah. Rokok yang ada kan, rokok sigaret yang ada tu 80% kertas tuan-tuan, bukan tembakau pun. Tembakaunya sikit je. Rokok dulu 100% tembakau. Yang kertasnya cuma apa? Cuma kertas bergulung rokok. Itu tuan-tuan, nak menggambarkan betapa berbezanya hukum itu disebabkan berbezanya uruf, kebiasaan, adat yang ada pada satu-satu tempat, pada satu-satu masa. Di atas dasar ini berlaku perbezaan hukum. Imam Malik membina banyak juga hukum-hukum berasaskan amalan ahlu Madinah. Abu Hanifah dan sahabatnya sering berselisih pendapat dalam beberapa hukum berdasarkan perbezaan uruf masing-masing. Imam Malik duduk dekat Madinah. Madinah ni petolan-petolan keturunan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah duduk kat kota Baghdad, Kufah. Masa tu Baghdad tu ibarat New York, tuan-tuan. Tuan-tuan nak bayangkan, nak bandingkan New York dengan tak payah nak bandingkan New York dengan dengan Madinah lah. Bandingkan New York dengan Kota Baru, memang jauh beza, tuan-tuan. Suasana dia, suasana kosmopolitan dia tu berbeza. Imam Syafi'i tatkala berada di Mesir, beliau telah merubah sebahagian hukum atau fatwanya sewaktu beliau berada di Baghdad, kerana uruf di Mesir berbeza dengan uruf di Baghdad. Sebab itulah Imam Syafi'i ada mazhab qadim, ada mazhab jadid. Baghdad kota kosmopolitan. Mesir pada masa itu mungkin kota ilmu. Dengan madrasah-madrasahnya. Ya, Baghdad ya ada ilmu jugalah. Baghdad ni dipengaruhi oleh potolan-potolan Empire Parsi. Empire Parsi ni lebih dekat dengan lebih kurang tamadun tanah Indus. Dia lebih dekat dengan sana. Sekarang dekat Mesir, dia lebih dekat dengan tamadun Romawi sebab dia pernah menjadi jajahan Romawi. Sudah tentulah dia punya urufnya berbeza. Di antara contoh perubahan dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah berpendapat adalah zahir sudah cukup bagi diterima sebagai saksi. Tidak perlu disyaratkan tazkiyah syuhud dalam kes-kes selain daripada hudud dan qisas, kerana unsur-unsur kebaikan masih dipertahankan dan kebiasaan mereka itu masih bercakap benar. Maknanya zaman Imam Abu Hanifah, tuan-tuan, nak jadi saksi ni tak perlulah nak tanya panjang-panjang, tak perlu nak selidik ke orang benar orang benar. Sebab zaman dia secara zahirnya kalau orang tu baik-baik lah. Biasa kalau orang baik dia cakap benar. Tapi dalam zaman Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf ni, tuan-tuan, dan zaman Muhammad, zaman Abu Yusuf ni, Abu Yusuf dia anak murid kepada Imam Abu Hanifah, dan dialah di antara yang memperkembangkan mazhab Hanafi. Zaman dia berbeza. Zaman tu dah banyak scammer dah. Dah banyak scammer dah, tuan-tuan, banyak penipu dah. Jadi dia berpegang kepada keadilan dari segi zahir sahaja tak cukup. Dia akan mendatangkan keburukan, menghilangkan hak orang ramai. Maka mereka berpendapat siapa nak jadi saksi mesti dilakukan tazkiyatu syuhud. Maknanya cek betul-betul.
Kalau dia ni pesaksi yang apa ni, yang fasik, pastikan dia sudah bertaubat. Sebagai contoh. Cek betul-betul dia ni pernah buat jahat ke tidak, pernah berbohong ke tidak. Kena ada soal siasat tentang saksi tersebut, tuan-tuan. Para fuqaha menyatakan tentang khilaf di antara Abu Hanifah dan sahabatnya itu hanyalah perbezaan masa dan waktu, bukan perbezaan hujah dan dalil. Contoh, talak 3 sekaligus, jatuh 1 zaman Nabi, jatuh 1 zaman Sayyidina Abu Bakar. Masuk zaman Sayyidina Umar, siapa talak 3 sekaligus, jatuh 3 sekali terus. Sebab apa? Berubah pula hukum. Zaman Nabi jatuh 1, zaman Sayyidina Abu Bakar jatuh 1, zaman Sayyidina Umar jatuh 3. Sebab Sayyidina Umar kata zaman dia orang dah mula main-main dengan talak. Suka-suka je sebut talak 1000 lah, talak 500 lah. Jadi untuk mengelak orang daripada bermain-main dengan talak 1000, dan diambil, ada kaedahnya. Dia tidak main ikut suka dia je. Oleh kerana banyak orang macam ni, kita membuat hukum. Tak, dia ada kaedahnya, tuan-tuan. Kaedahnya al-ibrah itu, suatu ibrah itu berdasarkan kepada lafaz yang zahir, lebih diutamakan daripada itu antaranya lah, antara kaedah. Lafaz yang zahir itu lebih diutamakan daripada kinayah, lafaz ataupun lafaz majazi, lafaz kiasan. Jadi dia kata aku ceraikan kau talak 1000. 1000 tu maknanya lebih dari 3 kan. Jadi zahirnya 3 lah. Betul, talak 3. Sebab uruf masa tu dah berbeza. Keadaan masyarakat dah berbeza pada ketika itu. Larangan mengambil upah mengajar Al-Quran adalah fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama mutaqaddimin. Ulama-ulama zaman dulu, tuan-tuan, siapa mengajar Quran tak boleh ambil upah. Jual agama namanya. Itu sebut tunggang agama ada orang marah kan. Tetapi setelah berlaku perubahan uruf dan adat, maka para ulama mutaakhirin memberi fatwa harus mengambil upah mengajar Al-Quran agar pengajian Al-Quran tidak terhapus. Lagi satu, dulu mungkin tak sistematik. Ulama-ulama mengajar Quran ni, ialah dia memang datang ke masjid, duduk pun sebelah masjid dia. Memang hari-hari datang ke masjid. Dia seorang qari, seorang muqri. Lalu daripada disia-siakan ilmu yang ada, orang pun minta lah dia mengajar Quran, sementara nak tunggu waktu isyak dan sebagainya. Tapi zaman sekarang ni, tuan-tuan, nak cari orang yang betul-betul qari payah. Sebagai contoh, orang yang qari itu dia kena ada proses, dia kena belajar sampai pergi ke Mesir, kemudian duduk kat Shah Alam pula tu. Daripada Shah Alam, kalau zaman dulu bolehlah naik unta tak makan minyak. Unta minum air je, jumpa air tepi jalan dia minum air kat tepi parit apa semua, okey, tak masalah. Zaman sekarang kereta boleh isi minyak pakai air parit? Tak boleh. Dia kena pergi Petronas. Pergi Petronas kena pakai settle. So kena ada duit. Jadi zaman sudah berubah, tuan-tuan. Uruf zaman tu sudah berubah. Sekarang dah jadi ustaz, jadi cikgu. Bukan semua orang boleh suka-suka jadi cikgu mengajar dekat sekolah. Oh, tak boleh. Dulu masa saya pernah jadi guru sementara dulu, kena ada permit mengajar. Tiap-tiap tahun kena hidupkan permit mengajar tu. Jadi siapa nak jadi cikgu, kena siapa nak mengajar jadi cikgu, walaupun dia ada ijazah, dia kena ada ambil diploma lepasan ijazah. Diploma pendidikan di PLI lepasan ijazah. Sebab nak kena belajar pedagogi, nak belajar apa-apa lagi lah, gogi-gogi itu semua, tuan-tuan, psikologi dan sebagainya. Nak mengajar orang, murid-murid pun dah macam-macam. Zaman dulu tak ada Ultraman, tak ada Power Rangers. Zaman sekarang muridnya ada yang Power Ultraman, ada yang Power Rangers, ada yang Spiderman. Jadi cikgu nak kena belajar macam mana nak mengendali Spiderman dengan Ultraman itu. So itu semua proses yang memerlukan duit, memerlukan wang. Dan bila cikgu mengajar, dia tak boleh kerja lain dah.
Macam dulu Imam Abu Hanifah, dia ada kedai. Dia pergi masjid, dia mengajar. Lepas tu dia balik, dia pergi kedai dia. Dia kaya dengan kedai dia, tuan-tuan. Tapi zaman sekarang tak boleh nak bagi-bagi dah. Kalau kau pergi kedai, lepas tu nak kerja mengajar lagi, nak apa semua. Jadi bercelaru zaman sekarang ni, tuan-tuan. Jadi masa sudah berubah, zaman sudah berubah, maka ulama-ulama mutaakhirin memberikan fatwa boleh mengambil upah berdasarkan kepada dalil-dalil. Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan kitab-kitab sunnah yang lain bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum unta yang hilang. Boleh tak mereka yang melihatnya ambil unta tersebut bagi tujuan mewar-warkannya, meviralkannya, tapi zaman dulu punya viral lah, dan dipulangkan kepada tuannya ketika dia muncul untuk menuntutnya. Maka Nabi kata tak boleh ambil unta tu. Tak perlu bimbang dengan unta tu. Dia kan ni orang kenal dah ini unta siapa, ataupun orang tahu ni bukan unta dia. Itu zaman Nabi, tuan-tuan. Baginda menyuruh biarkan aja. Dia ragut rumput ke, dia dapatkan air kat mana-mana dengan sendirinya, sehinggalah tuannya bertemu. Tuan dia tahu dah unta dia hilang kat mana. Tadi aku tadi letak unta tu dekat depan Masjid Nabawi, ni mesti tak jauh dia lari. Dia cari, jumpa. Hukum ini terpelihara sehingga akhir zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian bila Sayyidina Osman jadi khalifah, beliau telah memerintahkan supaya unta yang tercicir itu dipungut dan dijual. Kalau tuannya datang, bagi harga unta tersebut. Arahan ini sudah tentulah menyalahi hukum yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Utsman ini kerana beliau dapati manusia di zamannya telah dihinggapi oleh penyakit rosak akhlak, dan tangan mereka ni Allah, jumpa unta je tak kira unta siapa, sapu, kumpul, jual macam unta dia. Lepas tu tak dibagi harga tu. Maka siasah dan polisi pentadbiran ini lebih menjamin unta yang hilang dan hak tuannya lebih terpelihara, kerana dibimbang ia akan dicuri oleh orang yang sudah runtuh akhlaknya. Maka tindakan Utsman ini walaupun pada zahirnya telah menyalahi perintah Rasulullah, pada hakikatnya menepati tujuan perintah Rasulullah. Kerana jikalau amalan zaman Rasulullah dikekalkan berdasarkan perintahnya, sedangkan kerosakan akhlak telah menular, niscaya akan mendatangkan kemudaratan dan berlawanan dengan tujuan syarak itu sendiri. Sama juga zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, azan Jumaat sekali je. Zaman Sayyidina Utsman 2 kali azan. Sebab zaman Nabi penduduk tak ramai kat Madinah. Zaman sampai zaman Umar tak berapa ramai penduduk. Azan azan tu Nabi naik atas mimbar baru azan. Azan tu orang pun dah berkumpul dah. Zaman Sayyidina Utsman nak tunggu imam naik mimbar dulu baru azan. Alamatnya 20 orang je kot. So Sayyidina Utsman pun menyuruh supaya azan 2 kali. Pertama azan bagi tahu, Jumaat dah nak masuk. Azan yang kedua barulah azan menunjukkan bahawa sembahyang Jumaat itu sudah berlangsung. Itu dia, tuan-tuan. Banyak lagi, tuan-tuan. Contoh lagi, Sayyidina Umar bin Khattab telah, kalau dulu sebelum zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, bila berperang aja, contoh macam perang Khaybar, dapat tawan Khaybar, penduduk Khaybar yang memberontak itu diusir, tanah-tanah Khaybar itu dibagi-bagi di kalangan tentera-tentera Islam. Masa itu tentera Islam taklah ramai sangat, bagi-bagi pun cukup sebagai harta rampasan perang. Tapi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab nak buat macam itu tak boleh, sebab dia takluk wilayah Parsi.
Hui, kalau nak bagi-bagi tanah-tanah dekat Parsi tu, kaya raya sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan. Jadi Sayyidina Umar kata tak boleh. Kalau dibagi-bagi juga nanti akan mewujudkan satu kelompok konglomerat yang kaya-kaya. Jarak perbezaan di antara tentera-tentera Islam yang kaya raya ini berbeza dengan lagi-lagi dekat Parsi tu, tanah-tanah tu dah memang ada dia punya ialah mungkin adat-adat resam penduduk-penduduk dekat situ dan sebagainya. Akhirnya dia tak bagi-bagi tanah tu. Sama juga zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dia tak bagi lagi untuk asnaf mu'alaf. Sebab dia kata zaman dia mu'alaf apa lagi, Islam dah kuat dah. Dah tak perlu lagi dah orang nak disogok-sogok dengan duit ni. Mu'alaf nak masuk Islam ni. Dan orang-orang, dan pada zaman dia, pada zaman yang orang miskin mu'alaf ni dah tak payah, tak perlu risau lah. Confirm lah, adalah orang bantu punya lah kalau susah dan sebagainya tuan-tuan. Dibanding pada zaman Nabi, orang masuk Islam kena tindas dan sebagainya. Memang memerlukan. Itu di antara contoh-contoh berubahnya. Okey, last tuan-tuan, jenis hukum yang tetap dan yang boleh berubah. Walau bagaimanapun perlu diingatkan bahawa bukan kesemua hukum boleh menerima perubahan berikutan perubahan masa, tempat dan adat uruf kebiasaan. Kerana di antara hukum syariat itu ada yang tetap, umum dan kekal buat selama-lamanya, tidak menerima sebarang perubahan dan perbezaan walaupun situasi sudah berubah. Justru itu Ibnul Qayyim telah menegaskan bahawa hukum syariat itu ada dua jenis. Pertama, hukum yang tidak akan berubah dari keadaan yang asal walaupun keadaan masa dan tempat telah berubah, hatta tidak boleh berubah dengan ijtihad para imam, seperti mewajibkan perkara yang wajib, mengharamkan perkara yang haram, hukum hudud yang ditetapkan oleh syarak ke atas jenayah tertentu dan sebagainya. Maka hukum-hukum ini tidak boleh menerima perubahan walaupun zaman sudah berubah. Tak boleh nak kata zaman sekarang ni oleh kerana zaman sudah berubah, masa pun terlalu sibuk, tak cukup masa, maka kita tak payah sembahyang lah. Sembahyang ni jadi tak wajib. Tak boleh tuan-tuan. Mata mana keadaan kalipun sembahyang tetap wajib. Lagi-lagi Allah telah atur sembahyang tu ada waktunya. Yang kedua, hukum yang boleh berubah berdasarkan maslahah, masa, tempat dan suasana, seperti kadar keseksaan takzir, jenis dan sifatnya, kerana syarak mempelbagaikannya berdasarkan maslahah. Setelah Ibnul Qayyim menyebut beberapa contoh bagi menyebutkan fakta di atas, maka beliau berkata, ini merupakan satu bab yang sangat luas. Ramai orang terkeliru di antara hukum-hukum yang tetap dan tidak berubah dengan hukum-hukum takzir yang mengikut maslahat, sama ada wujud ataupun tidak. Contohnya sistem pemerintahan tuan berubah. Dulu zaman raja-raja, kemudian sekarang ada zaman demokrasi. Ada pula negara Islam, raja pun tak ada, presiden. Itu sudah tentulah demi kemaslahatan penduduk di negara itu, dia banyaklah yang berubah. Dan banyaklah tuan-tuan, ada 1, 2 sampai 14 kaedah-kaedah yang berkaitan dengan uruf ni tuan-tuan. Ini kita tidak akan bincanglah satu-satu. Ada di antara yang telah kita bincangkan satu-satu tuan-tuan. Jadi pada kesimpulannya tuan-tuan, hukum Islam ni sebenarnya luas. Terlalu luas tuan-tuan, dan terlalu banyak benda yang menimbulkan khilaf di kalangan para ulama berdasarkan kepada keadaan-keadaan yang tertentu. Hukum-hukum yang pada prinsipnya, itu adalah beberapa hukum yang pada prinsipnya. Contohnya dalam prinsip tauhid, syirik memang tak ada perubahan. Dari dulu sampai sekarang syirik tetap tak berubah. Hukum yang berkaitan dengan fiqh, sembahyang, puasa, zakat, hukum nikah kahwin dan sebagainya tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang dia tetap tak berubah. SOP je berubah. Kalau dulu tak perlukan surat beranak, sekarang perlukan surat beranak. Contoh. Dan benda yang paling banyak perubahan hukum tuan-tuan, perubahan hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat, urusan di antara manusia dengan manusia. Dulu tak ada Shopee, sekarang ada Shopee. Sudah tentulah akad itu hukumnya berubah. Dulu akad mesti depan mata, ni pegang tangan, aku jual, aku beli.
Sekarang nak salam dengan apa? Dengan Shopee. Jadi akad dengan Shopee tu macam mana? Situ yang akan ada perubahan-perubahan daripada hukum. Prinsipnya akad mesti ada. Pelaksanaan akad itu yang berubah macam mana? Mengikut zaman, tuan-tuan. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Insya-Allah selesai kita tentang qawaidul fiqhiyah. Pada pertemuan akan datang insya-Allah kita akan buka tajuk yang barulah. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasrul insana lafi khusr ila alladziina amanu bis solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim.